الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا، فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah wa syukur lillah. Yang saya hormati seluruh jatuh kuasa takbir salawat wassalam Fadil Imam Jatuh kuasa, seterusnya sidang jamaah muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, sesaudara dan sesaudari, adik-adik dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk kita berada bersama dalam majlis ini, dalam halaqah ini, selesai daripada menunaikan salah satu daripada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sama-sama tadinya alhamdulillah dapat kita dirikan salat Isya berjamaah, diteruskan dengan salat qiyam ataupun tarawih 8 rakaat pada malam ini, dan juga dilengkapkan dengan 3 witir. Mudah-mudahan rukuk dan sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan mudah-mudahan ianya dikira sebahagian daripada amalan yang termasuk pada makna menghidupkan malam-malam hari Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ataupun man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Itu sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, termasuk dengan makna qama, mendirikan, menghidupkan bulan Ramadan siang dan malam harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan, kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan puasa dan segala amal ibadah yang kita lakukan dalam keadaan kita beriktikad dan beriman yang merupakan sebahagian daripada perintah Allah. Kenapa kita berpuasa? Kerana Allah fardukan kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Kenapa kita melaksanakan titah perintah amal taat, berbuat taat pada bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang lain? Kerana ia merupakan perintah daripada Allah. Melaksanakan amalan dengan i'tiqad bahawasanya ia merupakan perintah daripada Allah,
dan sebahagian daripada jalanan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan semata-mata kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi mudah-mudahan kita harapkan dengan belas ihsan daripada Allah, kita berdoa agar Allah Ta'ala terima segala amal yang kita lakukan, walaupun dalam keadaan kita sedar akan segala kekurangan kita dalam melaksanakan dan menunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran bila kita berdoa, doalah dengan sepenuh baik sangka dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan terima doa kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan an qalbin ghafilin lahin, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau meyakini, berbaik sangka kepada Allah, husnul zanni billah. Antum muqinuna bil ijabah, iaitu kamu yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan terima dan sambut doa dan terima doa yang kamu pohon pada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa daripada seseorang yang hatinya lalai dan alpa, apatah lagi dia tidak berharap sedikit kepada Allah, hanya mengangkat tangan barangkali melafazkan doa yang tak tersentuh pun pada bisikan hatinya, mengaminkan sedikit, tidak ada perasaan dalam jiwanya sungguh berharap agar doanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala terima doa kita insya-Allah. Seperti dimaklumkan tadi, kita dah pun masuk pada fasa yang kedua, semakin menghampiri fasa yang ketiga dalam 30 hari Ramadan ini. Kita dah masuk pada al-ashru al-awsat, iaitu 10 hari yang kedua, 10 hari fasa kedua ini. Maka begitu cepat masa berlalu, terasa baru malam pertama Ramadan saja baru kita lalui. Hari ini sudah pun melampaui daripada 18 Ramadan, 17 masuk 18, malam 18 Ramadan. Dah masuk 18 Ramadan. Begitu cepat masa berlalu, maka seperti mana cepat masa berlalu, begitulah cepat perjalanan umur kita semakin dekat dengan kematian yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti mana katanya Abu Al-Atahiyah dalam syairnya, alam tara anna al-yawma asra'u dhahibin wa anna ghadan linadhirihi qarib. Tidakkah kau melihat, alam tara anna al-yawma asra'u dhahibin, iaitu hari yang engkau tempuh dan lalui itu sangat pantas berlalu. Wa anna ghadan linadhirihi qarib, dan bahwasanya esok yang ditunggu oleh seseorang itu semakin dekat bukan semakin jauh. Akhirnya 18, 19 semakin menghampiri kepada penghujung Ramadan, samalah seperti mana semakin kita menghampiri akan ajal dan mati yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi rebutlah peluang dalam tempoh Ramadan ini untuk kita melipat gandakan amalan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini dalam waktu yang ringkas insya-Allah, sebelum 10.30 kita berhentilah insya-Allah. Saya faham kita masuk fasa kedua ni, dan fasa terakhir ni masing-masing kita agak ketat dengan jadual. Ada orang dia ada jadual tadarus yang tersendiri, sama tadarus di surau ke di masjid ke, ataupun tadarus pribadi di rumahnya. Ada orang balik lepas tarawih, dia perlu untuk rehat awal, tidur awal kerana nanti malam hari nak bangkit untuk baca Quran beribadat. Kita faham waktu-waktu ni masing-masing ada jadual yang ketat dalam disiplin menghidupkan Ramadan. Tetapi alhamdulillah kita beri sedikit ruang kurang lebih dalam setengah jam untuk kita manfaatkan waktu yang terluang ini dalam tazkirah ringkas kita pada malam insya-Allah. Dan tazkirah pada malam ini diminta untuk saya bercakap berkenaan dengan nuzulul Quran. Nuzul Quran ni kita dah berkali-kali mendengar tentang tajuk ataupun tentang perbicaraan berkenaan dengan nuzulul Quran, iaitu turunnya Al-Quran. Seperti yang kita maklumi, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan warid dalam hadis kitab-kitab, sama ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu juga turunnya berbetulan pada bulan Ramadan. Yang Allah tersebut dalam Al-Quran yang jelas dalam firman Allah yang barangkali kita selalu mendengarnya, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir al-ayah. Shadaqallahul azim. Syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu diturunkan pertama hikmahnya petunjuk kepada sekalian manusia. Bayyinatin minal huda, Quran juga mengandungi keterangan-keterangan berkenaan dengan jalan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala perjelaskan, Allah berikan panduan. Wal furqan,
Al-Quran juga membedakan di antara hak dan juga batil, di antara kesesatan dan juga di antara jalan petunjuk lurus yang membawa kita kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memisahkan di antara iman dan kufur. Al-Quran memisahkan di antara Islam dan jahiliyah. Al-Quran membedakan di antara hak dan batil. Al-Quran membedakan di antara hasanat dan juga sayiat. Al-Quran juga membedakan di antara jannah, syurga yang penuh dengan segala kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan, dengan nar, jahannam, neraka yang juga syarat dengan azab siksa yang tidak ada manusia mampu untuk menghadapi dan menanggung akan kedahsyatan azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan pada bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Wahid alladzi dzukira fi kitabillahil aziz. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bulan-bulan besar yang macam bulan-bulan haram juga tidak disebut. Arba'atun hurum dalam Quran sebut, tapi tak dinyatakan oleh Allah, tidak disebut dalam firman Allah dalam Al-Quran. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab, Mudhar, baina Jumadai wa Sya'ban. Itu 4 bulan haram. Tidak disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya bulan yang disebut adalah bulan Ramadan. Dengan segala kelebihan yang besar, termasuklah diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Jadi berkenaan dengan nuzul Quran ataupun tanazzulat Al-Quran ini, itu sudah kita maklumi tentang peringkat penurunan Al-Quran itu daripada turun ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kepada pengajian kitab lah. Itu tazkirah ni kita tidak detailkan. Cuma nak cerita pada malam ini, iaitulah kita faham Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya pada bulan Ramadan. Lalu apa tanggungjawab dan apa perkara yang perlu untuk kita lakukan kalau kita meyakini Al-Quran itu datangnya daripada Allah? Adakah Al-Quran itu kita kesampingkan dalam kehidupan kita? Ada orang kadang-kadang berlalu 2 hari, 3 hari, hatta dalam Ramadan. Masih ada lagi manusia yang kadang-kadang selang 2-3 hari, masih lagi tidak memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Kalau dalam bulan Ramadan kita tidak mendekatkan diri dengan Al-Quran, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Kalau dalam suasana Ramadan dengan segala keberkatan dan kemuliaan yang Allah buka pintu syurga, Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan Allah belenggu syaitan-syaitan, maradatul jin, syaitan-syaitan ataupun jin yang melampau ataupun yang bengis, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mempersiapkan waktu dan juga ketika yang penuh dengan keberkatan, dengan limpah taufik dan nafahat, kurniaan daripada Allah. Masih juga seseorang itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka perlu untuk berhati-hati. Barangkali itu tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana kita faham Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya tentang Al-Quran itu adalah benar, kitab petunjuk. Bahkan selepas daripada surah Al-Fatihah, surah yang kedua dalam Al-Quran, dalam tertib susunan dalam mushaf, surah al-thaniyah ta'ti ba'd al-Fatihah, ya surah Al-Baqarah. Surah Baqarah itu kedudukannya surah yang kedua dalam Al-Quran, mengikut tertib susunan surah. Walaupun kita maklumi dia ada tertibnya, ada tertib dengan tertib nuzuli. Tertib nuzuli makna tertib turunnya ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang turun dulu, tapi bila kita muka mushaf, ayat yang turun dulu tak duduk depan, duduk di belakang. Macam dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu duduknya di belakang. Termasuk daripada qisarus suwar ataupun mufassalat, surah-surah yang pendek di belakang. Walaupun diturunkan antara ayat yang pertama diturunkan adalah ayat daripada surah Al-Alaq. Jadi kalau ditanya kepada kita kenapa ayat ni turun dulu tapi dalam mushaf duduk di belakang, jawapannya ialah tauqifiyun. Ia merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi susunan surah ini, susunan ayat ini ada susunan dipanggil tertibun nuzuli. Itu tertib turun, siapa turun dulu, siapa kemudian. Apa dulu, apa kemudian. Dalam mushaf dipanggil tertib mashafi. Mushafi ataupun mishafi. Boleh baca dengan apa? Dengan musallasatul mim. Mushafi pun betul, mashafi pun betul, mishafi pun betul. Cuma kita yang biasa kita sebut mushaf.
mushaf. Jadi dipanggil tertibun mushafi, iaitu susunan surah itu mengikut tertib susunan dalam mushaf. Itu telah ditentukan oleh Allah. Ketika mana baginda Rasulullah SAW membacakan wahyu kepada para sahabat, kutabul wahy ataupun katabatul wahy, penulis wahyu, baginda mengatakan ij'al ayat kadza fi surat kadza, wada' surat kadza fi mawdi' kadza. Kamu letak ayat ni dalam surah ni letak di sini, selepas surah ni. Itu ditentukan oleh Allah. Dalam istilah ulum Quran dia panggil tauqifiyun, perkara yang telah ditentukan oleh Allah, bukan melalui jalan ijtihad. Jadi tak perlu untuk kita merasa bingung kenapa ayat ni turun dulu tapi dalam Al-Quran diletakkan di belakang, kerana perkara itu ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini termasuk daripada huruf muqatta'ah, huruf-huruf tunggal yang Allah Subhanahu wa taala yang ada pada permulaan awal surah dia. Al-huruful muqatta'ah fi awail surah Al-Quraniyah. Huruf-huruf ini sebahagian daripada mukjizat Al-Quran yang tak mampu dicabar oleh manusia. Kita bila kita nak buat ayat, satu ayat perlu kepada apa? Perkataan. Perkataan itu adalah rangkuman daripada beberapa huruf membentuk satu perkataan yang ada dalalah ataupun difahami maknanya. Kemudian dihimpunkan perkataan-perkataan membentuk satu jumlah ataupun satu ayat. Tapi Al-Quran dengan huruf muqatta'ah ada maksudnya yang menjadikan manusia tidak boleh menandingi bahasa Al-Quran hatta indal Arab, hatta di sisi orang Arab yang walaupun mereka itu diberikan gelaran arbabul lughah, orang Arab diberikan keistimewaan pada tabi'i dan pada fitrah mereka itu punyai jiwa berbahasa itu yang tinggi. Mereka boleh kadang-kadang syair, mereka boleh tartu syair, kadang-kadang ribu rangkap syair. Mereka boleh sifatkan sesuatu itu dengan rangkap-rangkap syair dengan bahasa yang menarik, susunan yang kemas. Walaupun begitu kehebatan dan kemampuan keistimewaan mereka, tetap saja ajazu anil ityani bimithlil Quran. Mereka tetap tidak boleh mendatangkan satu ayat yang boleh menandingi kehebatan Al-Quran, kerana Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran itu adalah kalamullah. Orang Arab sendiri pun tidak mampu untuk menandingi. Salah satu daripada kemukjizatan Al-Quran daripada sudut susunan bahasanya adalah al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang ada pada permulaan surah yang merupakan sebahagian daripada tanda-tanda ataupun sebahagian daripada yang zahir daripada mukjizat dan ketinggian kehebatan bahasa Al-Quran. Sebab itu huruf-huruf ini tidak diketahui maksudnya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut pendapat yang rajih andal mufassirin, pendapat jamaharatul mufassirin, jumhur mufassirin, majoriti daripada ulama tafsir tidak menafsirkan huruf-huruf pada permulaan surah ini. Disebutkan Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang sebenar mengetahui akan maknanya. Tapi yang merupakan sebahagian daripada Al-Quran, walaupun kita tak faham alif lam mim, la na'rifu ma ma'naha wa ma dalalatuha, tapi kita baca mu'taqidan bi annaha ayatun min Al-Quran, kita baca beriktikad bahawa ia sebahagian daripada Al-Quran, maka kita dapat pahala. Karena baca Quran walaupun kita tidak faham maknanya itu diberikan ganjaran, kerana Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatih. Quran itu dijadikan ibadah pada membacanya. Sama ada baca di luar salat ataupun dalam salat, membaca Al-Quran itu diberikan ganjaran pahala. Baca lancang pun dapat pahala, baca kokang pun dapat pahala. Yang penting baca. Kita pun dah dengar, saya ulang balik apa disampaikan oleh tuan-tuan guru kita saja. Tak ada benda baru malam ni. Cuma tazkirah untuk kita ulang kaji dan ingat balik. Satu hadis daripada baginda Nabi SAW daripada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, sabda baginda Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'a as-safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u alayhi wa huwa alayhi syaqqun falahu ajran, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang mahir dan lancar membaca Al-Quran itu nantinya akan dibangkitkan di akhirat ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat, para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat perintah Allah di Lauh Mahfuz. Ini termasuk daripada malaikat apa? Malaikat yang punya kedudukan al-muqarrabin, al-karubiyin, malaikat yang al-kiramul bararah,
malaikat yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka orang yang mahir baca Al-Quran dibangkitkan bersama dengan para malaikat. Habis itu yang tak boleh baca Quran, yang masih lagi belajar, tak kira belajar ni dia tak terikat dengan usia. Kadang-kadang 40 tahun masih lagi belajar, ada orang 50 tahun masih lagi tidak lancar membaca Al-Quran, tetapi tak putus asa, masih teruskan belajar. Orang macam ni patut kita ucapkan tahniah dan doakan kebaikan untuk dia. Bukan saja kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perakuan pujian kepada manusia yang sanggup tanggung kesusahan semata-mata untuk membaca kalam Allah. Dia tak boleh, tapi dia teringin nak baca dan tak pernah jemu, tak pernah putus asa. Walaupun kadang-kadang kokak-kokak tergagap-gagap membacanya, dia tetap diberikan ganjaran oleh Allah. Bukti dalam hadis tadi, walladzi yaqra'ul Quran, sementara orang yang membaca Al-Quran wa yata'ta'u fihi, dalam keadaan ta'ta', tergagap-gagap, tersangkut-sangkut dia membaca Al-Quran, wa huwa 'alaihi syaqqun, dalam keadaan dia menanggung susah dan sukar semata-mata untuk membaca Al-Quran, falahu ajran, maka baginya itu kurniaan daripada Allah, 2 pahala. Satu pahala dia panggil ajrul qiraah atau tilawah, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, ajrul tahammuli 'ala al-masyaqqati li ajli tilawatil Quran. Itu pahala sanggup tanggung susah, kesulitan semata-mata untuk membaca Al-Quran. Maka luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempena dengan nuzul Quran, apa yang perlu kita lakukan? Pertama sekali, kita nak apa? Nak kembalikan disiplin dalam hidup kita. Bukan hanya budaya, bahkan lebih daripada budaya, kewajiban dalam kehidupan kita. Setiap seorang daripada Muslim mesti mendampingkan dirinya dengan Al-Quran, sama ada dengan membacanya, yang kedua beramal dengannya dalam kehidupan. Dalam membaca Al-Quran, kita perlu belajar Al-Quran. Karena tabiat mengaji Quran ni tidak lain dan tidak bukan mesti kita ambil bacaan daripada guru-guru kita. Ya, sekarang sudah media sudah banyak, kadang-kadang online dan sebagainya, bolehlah, tak ada masalah. Tetapi mesti ambil bacaan min afwahil ulama, dia bagi, daripada mulut. Seperti mana para sahabat, mereka itu talaqawul Quran min fi Rasulillah. Mereka talaqi Al-Quran daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Quran. Sebab itu baca Quran kena betul. Walaupun kita tak tahu hukum tajwid secara tafsir, tetapi membaca Al-Quran wajib mesti baca dengan betul, bertajwid. Qiraah mujawwadah. Tempat yang perlu kita panjang mat bila mat asli sebenarnya, yang asli itu. Ataupun bacaan apa? Sifat-sifat huruf. Kena baca. Kena belajar ilmu tajwid walaupun secara ringkas. Wal akhdhu bit tajwid hatmun, kan disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Al-Jazari Syafi'i radhiyallahu taala anhu, salah satu daripada ulama Quran yang terkenal. Beliau mengatakan dalam matan Jazari disebut apa? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Mempelajari ataupun mempraktikkan ilmu tajwid itu hatmun lazimu, adalah perkara yang lazim, mesti. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, siapa-siapa yang baca Quran tidak bertajwid, yakni tidak mengikut bacaan yang betul, maka dia berdosa. Jadi kena belajar baca bagi betul. Kalau boleh tahu hukum tajwid, boleh cerita ni pasal panjang, pasal mat asli. Pasal apa ni pasal apa waqaf baca panjang, pada mat arid li sukun contohnya. Itu lagi baiklah, fa biha fadlu ni'mah. Tapi kalau pun kita tak tahu hukum, mesti baca bagi betul. Sebab itu kena talaqi Al-Quran dengan guru. Guru akan betulkan bacaan kita, sifat hurufnya, panjang pendeknya, qalqalahnya, banyaklah. Walaupun hukum-hukum tajwid itu disusun oleh para ulama, sebahagiannya ada ijtihad daripada para ulama, tetapi mesti kita ikut disiplin itu. Kerana Al-Quran diturunkan dengan bacaan begitu. Kita tak boleh baca Al-Quran ikut suka kita, ikut lagu-lagu kita, ikut rentak yang kita rasa sedap nak buat penuh. La. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Baca dengan betul. Jadi menghayati nuzul Al-Quran pertama sekali ialah untuk sama-sama kita kempen diri kita dan seluruh ahli keluarga dan masyarakat umat Islam untuk mendampingkan diri dengan Al-Quran. Pertamanya dengan membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan biarkan hari kita berlalu satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Mesti baca Al-Quran. Yang kedua, kita naik sikit tingkatan, dia panggil tingkatan komitmen kita dengan Al-Quran, iaitu kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran.
beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Nak beramal dengan Al-Quran, ikut hukum syariat lah. Kerana hukum syariat itu adalah hukum yang diistinbat daripada Al-Quran. Kita nak faham Quran, nak baca, nak istinbat sendiri, kita tak ada kelengkap yang cukup, tak ada perkakas yang cukup, tak jadi. Quran bukan benda masak dapur. Benda masak dapur kalau tak cukup perkakas, tak jadi. Itu kita masak. Quran kita boleh baca ikut suka ke? Boleh faham ikut suka ke? Boleh baca-baca tafsir ikut suka ke? Tak boleh. Man qala fil Qur'ani bighairi ilmin. Siapa-siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, dia min teka-teka, ya tengok terjemah, kemudian dia agak-agak lagu ni ikut makna dia, lagu ni ikut, sedangkan dia tidak ada ilmu. Man qala fil Qur'an bighairi ilmin fa asaba, walaupun secara kebetulannya apa yang disebut itu betul, fa akhta, perbuatannya itu adalah salah, falyatabawa maq'adahu minan nar, dia sedang mempersiapkan tempatnya dalam neraka. Maka sebab itu kita nak kembali kepada agama, bukan kembali sendiri-sendiri. Nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hari ini syiar kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, itu syiar yang baik. Bahkan itu yang Nabi suruh, tetapi bukan sewenang-wenangnya. Ada orang contoh baca hadis, dengan hanya membaca hadis, teks hadis, kemudian tengok hadis ni darjat dia pada sahih ke hasan ke dhaif, kemudian tengok terjemahan, kemudian terus dia buat apa? Dia buat istinbat hukum dengan sendirinya. Bila ada fuqaha atau ada para ulama dengan pandangan, mereka mengatakan, oh, ulama bukan Nabi, ini hadis Nabi. Ya, memang ulama bukan Nabi. Tak ada siapa pun daripada kalangan para ulama yang mengatakan al-ulama anbiya. La, al-ulama laisu anbiya. Ulama bukan Nabi, walakinnahum, tetapi mereka itu warathatul anbiya. Mereka merupakan pewaris para Nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm, faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Para nabi tidak mewariskan harta kekayaan, tidak dinar, dirham dan bukan harta benda dunia, tetapi mereka wariskan ilmu. Sesiapa yang mengambil warisan keilmuan itu daripada para nabi melalui jalan para ulama, maka dia telah mendapat keuntungan yang sangat besar. Jadi nak kembali kepada Quran dan Sunnah ni, dia bukan hanya apa? Dia bukan hanya syiar yang kadang-kadang dipraktikkan, bukan mengikut disiplin yang betul. Nak faham hadis, ambil hadis, kemudian apa? Kita buat kesimpulan hukum kita sendiri. Kerap kalinya kita akan tersalah. Kerana para fuqaha wal usuliyun, ulama fiqh dan juga ulama usul fiqh, ketika mereka nak mengistimbatkan hukum daripada nas, sama ada Quran ataupun hadis, itu bukan hanya sewenang-wenang. Bila berhimpun beberapa riwayat hadis yang nampak perjanggahan pada zahir, itu ada kaedahnya. Bila ada dua hadis contohnya, ada hadis ni nampak zahirnya larang, ada hadis nampak zahirnya apa? Suruh. Itu ada kaedahnya. Bagaimana mereka taufik, bagaimana mereka menyatukan atau mereka menafsirkan, mentakwilkan hadis itu, dan semua itu perlu kepada kelengkap ilmu. Sebab itu kadang-kadang bila kita buka pintu kepada orang awam terlalu luas, sehingga semua orang mengangkat diri jadi mujtahid, tidak ada adab lagi dengan para ulama. Ketika mana kita kata, oh, yang ni ulama dia kata lagu ni, dia kata, oh, ulama bukan Nabi, imam mazhab bukan Nabi. Kamu berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i, aku berdalil dengan sunnah, katanya. Ada maghrur. Ini manusia yang tertipu dengan apa? Tertipu dengan kedangkalan ilmunya. Kalau kita tanya, ataz'umu anna al-imam Syafi'i akhadha al-ilm aw istanbata al-ahkam asy-syar'iyyah min al-Quran ala hawa? Kita nak tanya, adakah kamu menyangka Sayyidina Imam Syafi'i itu saja-saja ambil ilmu, istinbat hukum daripada Al-Quran itu ikut hawa nafsu ke? Ya, ada disiplinnya. Sebab itu jangan tertipu dengan beberapa aliran yang sekarang ni. Banyak kita tengok aliran zahirnya nampak seperti mana Ihya'us Sunnah, nampak macam menghidupkan sunnah, tapi batinnya itu dia panggil apa? Iqadhul fitnah, menimbulkan fitnah dalam masyarakat. At-tasahul fil ibtida', mudah dalam membid'ahkan orang, mudah dalam mensyirikkan umat Islam, mudah dalam mengkafirkan umat Islam. Itu semua sebahagian daripada perkara bid'ah yang tidak diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mujadzafatu fit tabdi' hiya al-bid'atu bi'ainiha. Bermudah-mudah dalam membid'ahkan umat Islam adalah perbuatan bid'ah yang sebenar. Jadi untuk beramal dengan Al-Quran, lagu mana? Itu kita beramal dengan hukum syariat.
yang telah pun diperjelaskan oleh para ulama tentang disiplin dalam beramal. Kita nak sembahyang macam mana solat Nabi? Macam mana nak sifat solat Nabi? Sifat solat Nabi seperti mana disebut oleh para fuqaha dalam kitab solat. Hak kita dalam kitab fiqh, dalam bab sembahyang, itulah solat baginda Nabi SAW. Itulah solat yang menepati hukum syariat. Jadi kita menghayati nuzulul Quran dan meyakini bahawa Quran itu merupakan kitab petunjuk daripada Allah. Alif Lam Mim yang kita baca tadi, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab zalikal kitab. Zalika dalam bahasa Arab dipanggil isyaratul lil ba'id. Itu kata tunjuk, menunjukkan sesuatu yang jauh. Kalau kita nak tunjuk, kita kata zalika. Zalika. Kalau tunjuk dekat, kita kata hadza. Di sini. Ini. Kalau itu jauh, dia panggil zalika. Kenapa disebutkan zalikal kitab? Tidak dikata hadzal kitab. Kenapa menggunakan kata tunjuk yang menunjukkan isyarat yang jauh? Kata para ulama, itu yusy'ir, itu memberikan isyarat kepada ketinggian kedudukan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Jadi Quran itu kitab hidayah. Sama juga dalam ayat kita baca tadi, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk kepada manusia, bayyinatin minal huda, segala keterangan yang membawa kita memahami petunjuk daripada Allah, wal furqan, dan membedakan di antara hak dan batil, menyelamatkan kehidupan kita daripada kesesatan. Jadi apa perlu kita lakukan? Baca Quran jangan tinggal. Dan perbaiki kualiti bacaan kita. Kena belajar sepanjang hayat untuk kita belajar betul. Kena ada rasa tamak dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran. Kita tak perlu macam mana para sahabat dulu. Macam mana para ulama dulu nak kena apa? Nak kena rehlah keluar daripada negara semata-mata negeri, semata untuk mengaji ilmu. Kita kadang-kadang ada orang yang mengajar tempat kita, mengajar Quran, mengajar tajwid. Kita tak mengaji. Sayanglah. Semua kena mengaji, fiqh kena mengaji, tauhid kena tasawuf kena mengaji, tajwid pun kena mengaji. Kalau kita mengaji tasawuf, mengaji fiqh, mengaji tauhid tapi tak mengaji tajwid, tak lengkap. Tak lengkap dalam disiplin ilmu kita. Kena mengaji tajwid. Walaupun pada kadar yang kita kata kadar yang secukup, yang semampu adalah bekalan kita orang awam ni, kena mengaji, kena tahu cara bacaannya yang betul. Tengok para sahabat seperti mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Kita biasa dengarkan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat Nabi, qurra' as-sahabah, ulama as-sahabah, sebahagian daripada ulama dan ahli Al-Quran daripada para sahabat. Bahkan disebut dalam hadis alaihi salatu wasallam, baginda Nabi sebut, khudhul Qur'ana min arba'ah. Ambil Al-Quran daripada 4 orang ni. Dalam hadis itulah, walaupun ramai lagi sahabat Nabi yang qurra', tapi dalam hadis tu Nabi sebut ambil Al-Quran daripada 4 orang sahabat yang merupakan ahli Al-Quran. Salah seorangnya iaitulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sama juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan juga Sayyidina Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini antara 4 orang sahabat ahli Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dalam perkataan ataupun dalam ucapan beliau diriwayatkan beliau mengatakan, ma fi kitabillahi suratun illa a'lamu haitsu nazalat. Tak ada satu surah dalam Al-Quran melainkan aku tahu surah tu turun di mana ataupun kenapa, aina nazalat, di mana dia turun. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, tak ada satu surah dalam Al-Quran ini yang aku tak tahu melainkan aku tahu di mana turunnya. Wa laisa fi kitabillahi ayatun, dan tak ada dalam Quran ni satu ayat illa wa a'lamu haitsu nazalat ataupun a'lamu fima nazalat. Tak ada satu ayat yang aku tahu ayat tu turun berkenaan dengan apa. Tu ilmunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Walaupun begitu, beliau mengatakan, walau a'lam anna rajulan a'lama minni fi kitabillah atau a'lama bi kitabillah minni tablughuhu al-ibil. Kalaulah aku tahu ada lagi orang yang lebih tahu, dia ada ilmu yang aku tak tahu tentang Al-Quran, dan dia duduk tempat yang boleh kunta aku sampai kepadanya, la rakibtu ilaih, nescaya aku akan tunggang kuda untuk bertemu dengan lelaki tersebut untuk ambil ilmu tentangnya, berkenaan dan ambil ilmu kepadanya daripadanya tentang Al-Quran. Tengok para sahabat cinta kepada Al-Quran. Kita tak perlu naik unta nah. Kita nak start mutu, kalau tak start mutu kadang-kadang jalan kaki pun main tempat mengaji dah. Pernah tak kita rasa rugi kalau tak main mengaji?
Kalau kita tak buat lagu tu, maknanya kita sambut nuzul Quran ni jadi halua telinga sajalah. Hanya seronok dengan ceramah sambil-sambil lena saja. Tak begitu. Kena ada perubahan dalam hidup kita. Kalau tak banyak pun sikit, kena ada anjakan perubahan dalam hidup. So dalam konteks Quran, perbaiki bacaan kita sehabis baik dan sehabis mampu. Yang kena disiplinkan diri kita untuk merenung tadabbur Quran. Cuba faham Quran untuk kita beramal dengannya. Sekarang kemudahan banyak. Ada orang mengajak, ada mushaf yang mutarjam, diterjemahkan. Kalaupun kita tak mampu nak baca semua, takkan surah-surah ayat lazim yang kita dah baca dalam solat tu kita tak pernah ambil tahu. Tuan-tuan ibu ya sekalian, Allah bagi kita duduk dalam agama ni 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang menjangkau 70 tahun. Selama 70 tahun Allah kurniakan hidup kita berada di bawah payungan ataupun agama Islam ini, takkan tak pernah terdetik tanya dalam hati kita, selama 40-50 tahun Allah bagi aku jadi orang Islam ni, patutkah aku ni tak ambil tahu langsung tak faham? Kalau tak faham semua pun ayat-ayat lazim daripada surah Duha sampai turun surah An-Nas, ada tak kita pernah ambil tahu apa makna wad-duha wal laili idza saja? Pernah tak ambil tahu? Alam nashrah laka sadrak, pernah ambil tahu? Tak pernah terdetik, tak pernah terlintas pun pertanyaan yang seumpama itu. Selama puluhan tahun kita berada dalam Islam, tak pernah pun kita dekati Al-Quran untuk kita faham paling tidak terjemahan ataupun makna yang ringkas isi kandungan ayat yang kita baca. Kalau kita nak capai macam mana para ulama yang faham Al-Quran, yang menekuni tafsir Al-Quran, kot kita tak mampu, tak apalah. Taklah dituntut sampai sebegitu, tetapi paling tidak kadar yang mencukupkan kita untuk jadikan bekalan kita. Kena ada perubahan itu. Kena ada rasa cemburu dengan agama ni. Kena ada rasa cepat, rasa rugi kalau kita tinggalkan atau kita sisihkan perkara-perkara penting dalam agama. Itulah yang disebutkan sebagai penghayatan. Kalau tidak, agama hanya jadi budaya. Agama hanya jadi gambaran luar saja. Agama dia tidak sebati dalam jiwa. Dia hanya jadi pakaian luar yang kita boleh tukar ganti. Kalau bahasa lagu tak sesuai dah, nampak kita zaman lalu orang tak pakai baju lagu ni, baju petak-petak ni zaman dulu ni 70 ni style, kita pembuh dalam kota. Agama bukan macam tu. Islam bukan boleh kita boleh pakai tukar ganti ikut suka kita. Islam itu agama daripada Allah yang kita kena pakai sepanjang perjalanan hidup kita di dunia, bahkan kita bangkit nanti di hadapan Allah pun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu sungguh menjadi hamba Allah yang serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim mustaslim. Bil istislam wal inqiyad, taat dan patuh kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan Al-Quran. Dan kata para ulama memberikan peringatan kepada kita, kam min talin li kitabillah, berapa ramai orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa huwa munsalikhun an ayatih, tetapi perjalanan hidupnya itu tergelincir daripada jalanan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, yahfazuna hurufahu wa yudayyi'una hududah. Dia membaca Al-Quran, menjaga huruf-huruf Al-Quran ketika mana membacanya. Alhamdulillah, bacaannya bertajuk elok. Tetapi yudayyi'una hudud Al-Quran. Dia telah apa? Dia tidak kita kata mengabaikan. Yudayyi'un makna mengabaikan hudud Al-Quran, yakni hukum hakam Allah, perintah Allah dalam Al-Quran. Semualah dalam segenap lapangan dalam kehidupan kita, dalam bab ibadat ada perintah-perintah Allah, dalam bab munakahat ada perintah-perintah Allah, dalam bab muamalat ada perintah-perintah Allah, dalam bab jinayat ada perintah-perintah Allah. Semua perjalanan hidup kita ini tidak terkecuali daripada hukum, tidak terkecuali daripada kitaran hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Selama kita mukallaf, akal waras tidak gila, dan kita masih lagi hidup atas muka dunia ni, kita mukallaf yang tertanggung atas bau kita ini, tanggungjawab perintah hukum syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ambil kesempatan nuzulul Quran pada tahun ini untuk kita muhasabah diri kita dengan sehabis serius. Adakah selama ini kita membaca Al-Quran hanya kita baca menjadi perhiasan pada bacaan dan sebutan, tetapi tidak menjerat dalam jiwa kita? Kalau begitu keadaannya, masih belum terlambat untuk kita kembali ke pangkal jalan, untuk kita jernihkan segala yang keruh, untuk kita betulkan perjalanan. Masih belum terlambat. Lagi matahari tak terbit sebelah barat,
nyawa tak sampai di Hongkong, kita masih lagi berpeluang untuk kita betulkan keadaan. Sempat kah Ustaz? Soal sempat atau tidak, itu bukan urusan kita. Tetapi kita mula atau tidak. Sempat di hujung atau tidak, itu bukan urusan kita. Tetapi urusan kita ialah kita mula ataupun tidak. Kalau kita sudah mulakan perubahan dalam hidup kita, untuk tambah kualiti dalam kehidupan kita, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan seseorang yang sungguh berjalan untuk mencari keredaan Allah. Seperti yang kita sebut, saya sebut orang yang ikut kuliah saya, di mana pun disebut, saya ulang sebut perkataan yang sama, katanya para ulama, subhana man la yukhayyibu man qasada Allah wajadah, laqad samada al-khalqa fadla ni'matihi kullun ila fadlihi yamuddu yadah. Maha suci Allah yang tidak mensia-siakan orang yang sungguh maksud tujuannya itu mencari Allah, mencari dengan makna melakukan sesuatu untuk mendapatkan keredaan Allah, istiqamah dengan syariah, dengan hukum agama, perintah agama, mencari keredaan Allah. Orang yang macam ni, man qasadallaha sadiqan, siapa-siapa yang tuju perjalanan hidupnya, hati, jiwa, raganya kepada Allah, wajadah, dia akan menjumpai dan mendapati apa yang dia cari daripada Allah, akan Allah kurniakan kepadanya. Laqad syamala al-khalqa fadla ni'matihi, Allah hamparkan ataupun Allah kurniakan limpah kurnianya kepada sekalian makhluknya. Kullun ila fadlihi yamuddu yadah, orang yang sungguh nakkan limpah kurnia daripada Allah, perbanyakkan doa, yamuddu yadah, iaitu hulurkan tangan dengan berdoa kepada Allah dan juga beramal mengikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil kesempatan kita menghayati nuzul Quran untuk kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, supaya Al-Quran itu jadi teman kita di atas muka dunia. Al-Quran jadi pententeram kepada kita di dalam kubur. Al-Quran itu menjadi syafaat, pertolongan kepada kita nanti di mahsyar. Al-Quran akan jadi cahaya yang menerangi perjalanan kita di atas titian as-sirat. Al-Quran akan menjadi pendamping kita untuk masuk ke syurga Allah. Al-Quran akan menjadi sitran, pelitup ataupun penebat penghalang daripada kita terkena dengan sambaran api neraka Allah. Al-Quran menjadi petunjuk dan imam kita dalam melalui perjalanan hidup supaya tidak sesat daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Al-Quran memandu kita kepada jalan kebaikan. Dan itu kesimpulan pada doa yang selalu kita baca, yang disebut oleh para ulama. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh para ulama, Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa yawmal qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa 'anil nari hijaban wa sitra atau sitran wa hijaba wa ila al-khairi kulliha dalilan wa imama. 7 benda yang kita minta bersama dengan Al-Quran. Pertama, Allahumma ja'alil Qur'ana lana. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu bagi kami, untuk kami, fid dunya, di atas muka dunia ni, qarina, sebagai pendamping kami. Yang kami baca Al-Quran, hidup kami berpayungkan, ataupun hidup kami ini sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran qarin, pendamping kami di dunia. Wa fil qabri mu'nisa, jadikan Quran itu yang akan tenteramkan kami ketika mana kami sunyi, takut, gelap, dalam sempit dalam kubur. Al-Quran akan datang kepada orang yang setia kepadanya untuk teman di dalam kubur, supaya dia tidak kesunyian dan tidak berasa gemetar dan takut dalam kubur. Mu'nisa. Wa yaumal qiyamati syafi'a. Al-Quran kita minta jadi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Dan ada hadis Al-Quran akan menyeru, ataupun Al-Quran akan minta kepada Allah, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'atuhun nauma bil lail, akulah dulu yang menghalangnya daripada tidur pada waktu malam. Hamba-Mu ini, dia bangkit baca Al-Quran, atau dia bangkit salat tahajud, dalam tahajud dia baca Al-Quran. Ya Allah, hamba-Mu ini dulu di dunia dia tak tidur malam kerana aku, dia baca aku. Ya Allah, syafi'ni fi, maka berilah pula untuk aku tolong dia pada hari ini. Sama seperti mana puasa. Puasa pun bagi tahu, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'atuhu at-ta'ama wa syaraba wa syahwata, akulah dulu yang menghalang dia makan, menghalang dia minum, menghalang daripada dia sambut tuntunan ataupun tuntutan syahwatnya pada siang hari Ramadan, kerana dia berpuasa kerana aku. Ya Allah, syafi'ni fi, bagi hari ini aku tolong dia. Ya Allah, fayushaffa'an, maka Al-Quran dan puasa diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat kepada ahlinya. Maka kita minta di akhirat Al-Quran jadi syafi'an, jadi pembantu dan penolong kita, pembela kita. Kemudian ala sirati, di atas titian as-sirat yang amat menggerunkan itu. Titian as-sirat merupakan tebing
ataupun titian dia panggil jusrun mamdudun ala matni jahannam, iaitu titi yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Yariduhul awwaluna wal akhirun, semua makhluk akan lalui titian as-sirat, termasuk al-anbiya wal mursalin alaihim ajma'in wa ala nabiyina salatu wasalam. Para nabi dan rasul juga melintasi titian sirat. Cuma ada orang lintas seperti mana bang? Tarfata ainin, sekelip mata. Ada orang lintas seperti mana kalbarqil khatif, seperti mana kilat yang menyambar. Ada orang kal-asif, seperti mana angin yang laju. Ada orang seperti kal-jawad, seperti mana kuda yang berlari laju. Ada orang dalam keadaan kadang-kadang dalam keadaan berlari anak. Ada orang kadang-kadang habwa, dalam keadaan mengesot ataupun merangkak. Ada orang sampai sekarat jatuh dalam jahannam, na'udzubillah. Ada manusia tak ada langkah lagi dilempar oleh malaikat jahannam. Ada orang lambat-lambat sampai di hujung. Ada orang cepat sampai hujung. Tapi semua akan lalui titian as-sirat yang menggerunkan itu. Maka yang akan menjadi lampu suluh supaya kita tergelincir atas sirat, antaranya adalah Al-Quran. Kita minta kepada Allah, wa 'alas sirati nura. Jadikanlah Quran ini sebagai cahaya yang akan menerangi perjalanan kami di atas titian as-sirat. Kemudian wa ilal jannati rafiqa. Jadikan Quran sebagai apa? Pendamping, teman kami yang akan mengiring kami masuk ke dalam syurga Allah. Ketika mana orang-orang bertakwa nanti akan diarak dengan penuh kehormatan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika mana orang bertakwa akan diarak sampai ke pintu syurga dalam keadaan berkumpulan, diarak sampai ke syurga. Wa futihat abwabuha, ketika mana dibuka. Bila sampai pintu syurga sudah pun terbuka. Wa qala lahum khazanatuha, dan malaikat penjaga syurga akan berkata kepada mereka, salamun alaikum tibtum, salam sejahtera ke atas kamu wahai hamba-hamba Allah. Tibtum, kamu adalah orang yang baik dulu di dunia, melaksanakan perintah Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Fadkhuluha khalidin, masuklah, diam dalam syurga, tinggal dalam syurga yang kekal selama-lamanya. Kita minta ketika mana kita berjalan ke syurga, yang akan menjadi pengiring kita adalah Al-Quran. Wa 'anil nar, dan juga daripada azab syaitan neraka. Al-Quran itu jadi apa? Sitra, hijaban wa sitra, menjadi hijab, dinding dan pelindung kita daripada terkena sambaran api neraka Allah. Wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Kita minta Al-Quran jadi pemandu perjalanan kita kepada berbuat kebaikan dan kebajikan yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran. Sebegitulah Al-Quran. Kalau kita faham Al-Quran itu setianya dengan kita, tak ada orang yang akan menyisihkan hidup dengan Al-Quran. Kawan kita belum tentu teman kita selama-lamanya. Keluarga kita belum tentu. Karena hari akhirat itu dahsyat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli mar'in yawma idzin sya'nun yughni. Hari akhirat itu semua orang jadi cembera. Sehingga dua beradik pakat lari. Aku tak ambil tahu pasal apa, masing-masing takut. Suami isteri pakat lari. Anak dengan ayah muhlah lari. Pakat lari. Pasal apa? Likulli mar'in yawma idzin sya'nun yughni. Kerana setiap orang pada hari itu ada urusan yang penting, iaitu merenung nasib apakah mereka akan selamat pada hari ini. Tetapi Al-Quran tidak akan pernah mengkhianati orang yang setia dengannya. Ketika mana dalam kekalutan ahwal yaumil qiyamah, Al-Quran tetap berdamping dengan para pendampingnya ketika mana di dunia. Jadi ambil kesempatan bulan Ramadan untuk kita jernihkan hubungan kita dengan Al-Quran, supaya keakraban kita dengan Al-Quran dalam Ramadan itu berkekalan walaupun selepas daripada Ramadan. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikategorikan oleh Allah ataupun dikurniakan dengan kemuliaan yang Allah janjikan, iaitu dengan kemuliaan ketakwaan kepada Allah, yang merupakan antara hikmah besar daripada ibadah puasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah sebaik-baik bekalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Harta tak kekal. Apa harta yang kekal? Harta yang kekal adalah harta yang kita belanjakan pada jalan Allah. Yang kekal ialah pada jalan Allah. Iaitu satu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada orang hadiahkan kepada baginda Nabi sallam itu kambing. Ekor kambing. Maka Sayyidah Aisyah tahu kata baginda Nabi sallam suka makan kaki, kawaria, kaki depan tu kan. Ambil kaki tu, yang lain semua disedekah kepada orang lain. Nabi tanya, apa yang tinggal sedekah? Wahai Aisyah, orang bagi hadiah tadi ada tinggal apa lagi? Dia kata tak ada rasa habis semua ya Rasulullah, tinggal kaki ni saja. Kata Nabi, sebenarnya hak ni yang habis,
Yang kekal adalah yang kamu sedekah itu. Hak kita sedekah tu yang kekal sebenarnya. Hak kita bagi itu, hak kita bagi ke orang, kita sedekah, yang kita wakaf, yang kita infak, yang tu yang kekal. Hak kita makan habis takat dunia saja. Yang kekal kebaikan itu di akhirat yang kita belanjakan pada jalan Allah. Di bulan Ramadan ambil kesempatan untuk kita lipat gandakan nafkah ataupun lipat gandakan tabarruan, wakaf dan sebagainya, termasuklah dimaklumkan kita dalam usaha sekarang ni untuk kumpul dana untuk buat untuk bina masjid Bandar Seri Astana kan, yang semua kita maklumi. Maka jom kita pakat-pakat bantu untuk kita berikan nafkah, berikan infak atau berikan wakaf dan sebagainya untuk sama-sama kita bina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, orang yang berbelanja untuk bina rumah Allah, buat masjid ni tak akan rugi. Setiap sen yang kita berikan, setiap ringgit yang kita hulurkan, bukan mesti banyak. Kalau banyak lagi bagus. Kalau boleh bagi ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta, itu lagi baik. Tapi kalau tak mampu, bagi takat mana yang boleh. RM2, RM5, RM10, RM10 nak boleh buat apa masjid ni? Seketui bata, dua ketui bata. Tak. Itu ukuran kita. Tapi di sisi Allah, orang yang buat masjid ni, sebab itu ada hadis Nabi kata, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang buat masjid walaupun sebesar sarang burung, tempat burung bertelur tu, buat masjid besar tu, Allah, dia buat kerana Allah, Allah akan bina untuknya istana dalam syurga. Ada ke masjid besar sarang burung ni? Kalau ada pun boleh nak imarah kan? Nak bus sebelah kaki pun tak lepas. Tapi mahalnya kita berbelanja untuk bina rumah Allah. Walaupun kita bagi sikit, masjid kita harga 7 juta contoh. Kita boleh bagi RM7. Bagi RM7. Kita bagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kamafhasi qatatin, walaupun sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina baginya istana dalam syurga. Dan kita beriman, ni puasa ajak kita tadi kita bacakan, imanan wa ihtisaban, kita berpuasa kerana kita beriman pada Allah dan mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kita berwakaf untuk bina masjid pun imanan wa ihtisaban, kerana kita beriman itu perintah Allah dan kita semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah. Jadi jangan bertangguh lagi. Kalau kita mampu, bagi. Kita dah bagi. Kawan kita tak bagi lagi. Kempen supaya pakat-pakat bagi. Anak menantu kita hadut luang. Kita nak buat masjid. Mereka tak bagi lagi. Telefon bagi tahu. Ni kampung mak nak buat masjid ni. Kampung ayah nak buat masjid. Nampak tak mau tolong sikit kan. Kempen. Mudah-mudahan hak kita bagi dapat pahala. Yang kita kempen ajak orang pun akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakin. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu belanja pada jalan Allah, Allah akan beri ganti. Mestilah hak ganti Allah bagi itu lebih baik. Pasal itu pemberian daripada Allah. Kita buat satu kebajikan, Allah balas 10. Kalau Allah balas 1 pun pada dah. Pasal apa? Pasal hak balas itu pemberian daripada Allah. Mestilah lebih baik. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu Tuhan yang terbaik memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Jadi mudah-mudahan ambil kesempatan untuk kita teruskan amal ibadah kita, teruskan pecutan kita dalam Ramadan, melipat gandakan amalan, termasuklah apa diwar-warkan tadi tentang pembinaan masjid kita ni. Kita pakat-pakat tolong insya-Allah, mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkatannya dan beroleh keberkatan dan mendapat nilai makna ketakwaan yang kita kejar dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua insya-Allah. Rajak lebih dah ni. Saya janji setengah jam. Jadi 45 minit juga kita kata insya-Allah. Dan kesempatan kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita di atas jalan ini, mengabdikan diri kepada Allah sampai nafas kita yang terakhir. Mudah-mudahan Allah kurniakan untuk kita semua insya-Allah al-khatimatul husna, kesudahan yang baik untuk kita kembali ke sisi Allah, bertemu dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah merestui dan meridai kita semua insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin wa ihdina kullana ya rabbana ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidayna wa mashayikhina وأهلنا وإخواننا من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن ضيوفك في هذا الشهر الكريم
فاجعل قرانا مغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حظنا من هذا الشهر الكريم المغفرة والرحمة والعتق من النار. اجعلنا كلنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا كلنا يا الله وللحاضرين والغائبين من عتقائك من عذاب جهنم يا رب العالمين. أكرمنا جميعا بتقواك، وارحمنا بترك المعاصي أبدا أبدا. أعنا جميعا يا ربنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وغض البصر وتليين الأركان لطاعتك يا رب العالمين بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا نعلم أننا عصاتك، ونقر بأننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصرنا يا ربنا والإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وكل زمان يا رب العالمين. وانصر إخواننا المستضعفين المبتلين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، وخصوصا إخواننا في بيت المقدس وفي أكنافها وفي أرض فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر مجاهديهم ومواطنيهم يا الله. اللهم أفرغ الصبر على قلوبهم. اللهم أيدهم جميعا بالقوة والثبات على الحق يا رب العالمين. اللهم سخر لهم جنودك من السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم اشدد وطأتك على اليهود ومن والاهم ومن كان على شاكلتهم إنك على كل شيء قدير. اللهم كما أريتنا وعبادك المحسنين وإخواننا المستضعفين رحمتك يا رب العالمين، فأري أعداءك أعداء دين قدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا مؤيدا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.